Assalamualaikum sahabat kesayangan semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sehat, diberkati Allah dan dilempahkan rezeki seluas-luas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini kita nak borak pasal tanaman, media tanah yang sesuai. Ramai yang tanya saya setiap tanaman medianya lain-lain ataupun media sama. Okey, kalau pendapat saya memang pakai media, satu-satunya media saya yang saya jual, saya pakai dekat semua tanaman saya. Tak kisahlah pokok apa, pokok keladi ke, anthurium ke, pilo ke, monstera ke, saya pakai media yang sama sahabat-sahabat semua. Apa yang saya jual, saya pakai. Tak ada kurang, tak ada lebih dalam media tanah tu. Apa yang saya jual, itu yang saya pakai. Alhamdulillah, sekarang banyak peminat yang boleh terima media yang saya jual, media poros. Okey, media poros tu kalau kita nak guna, lebihkan hormos. 2 pek hormos campur dengan 1 pek tanah, separuh lah, pakai separuh. Lagi kita kurangkan tanah, dia lagi bagus. Tak boleh tau. Ada juga setengah-setengah sahabat saya kat luar sana, dia pakai media hormos semata-mata. Tak boleh. Untuk tanaman, kita kena pakai juga tanah. Mesti kena ada tanah juga. Tak boleh tak ada tanah dalam media kita. Tapi yang penting media tu jangan terlampau banyak tanah. Bila terlampau banyak tanah, pokok kita tu bermasalah. Sebab pokok kita tu banyak tanah, dia nanti tak jadilah media poros. Dia akan menjadi tanah tu lembek. Lepas tu nanti mesti ada banyak masalah kalau pakai tanah banyak. Sebab pengalaman saya dulu pun macam tu juga. Sebelum saya menggunakan hormos, yang saya dah aduk-aduk sendiri, cipta sendiri, saya buat sendiri, bertahun-tahun saya guna, alhamdulillah saya dah puas hati, baru saya jual. Okey, jom saya tengok media-media tanaman saya. Okey, nak tengok media hormos yang saya pakai untuk semua tanaman saya. Jom. Okey, ni semua tanaman saya. Okey, ni semua tanaman saya. Semua dah sihat-sihat, semakin besar, daun pun semakin rimbun. Semua tanaman saya pakai media yang sama. Tak pernah saya pakai media lain selain hormos yang saya jual. Okey, macam contoh, nampak ni. Keladi sama juga, saya pakai media poros. Okey, tu untuk keladi. Ini untuk pokok pilo, orang panggil wire kuning. Tak silap saya lah. Tengok dia ada batang dia warna kuning. Nampak. Tapi dia ada nama saintifik dia lah. Boleh je komen kalau siapa yang boleh bagi tahu nama betul dia. Saya kadang-kadang macam tu lah, nak buat video lupa. Tapi sebelum ni ingat je nama dia tu. Dia jenis pilo lah ni. Nampak sama juga media tanahnya, media poros. Okey, untuk anthurium. Okey, di sini banyak pokok anthurium, nampak. Sama juga pakai media tanah poros juga. Nampak, media tanah poros. Semua tanaman saya pakai media yang sama juga. Media tanah poros. Okey, ada 7 jenis media tanah poros yang saya guna. Okey, siapa berminat boleh WhatsApp di awal video saya. Okey, ni pokok monstera. Okey, ni monstera yang jenis menjala. Ni saya nak kena pakai turus sebab dia dah nampak, dia dah naik menjala dah. Yang ni jenis monstera yang menjala. Yang ini monstera king.
Nampak lubang dia banyak tengah-tengah tu. Monstera King. Daun nampak besar dari saya lagi nampak. Hidup subur. Alhamdulillah sangat. Sama juga media tanah poros juga. Nampak. Okey. Kalau monstera ni lagilah dia cerewet sikit. Kalau media tanah dia tu bagus, cantik. Lepas tu kurangkan tanah, banyakkan media ringan, memang dia akan hidup segar, nampak. Sehat, daun pun pekat, cantik, hijau. Ni daun baru dia, nampak. Monstera King. Kalau Monstera King tu dia ada lubang lah tengah-tengah ni. Masa saya beli tu kecil je. Monstera ni dah pernah saya buat dalam 5 anakan ke 6 anakan. Ada yang saya dah jual. Okey, yang ini anakan dia, tapi anakan dia lebih besar dari induk dia. Ni anakan dia, nampak. Ni anakan dia. Okey, yang dekat sini induk dia. Induk dia ni yang dah tua lah. Nampak. Induk dia daun tak besar pun. Sebab kita sentiasa kita cutting, sentiasa kita potong untuk ambil anakan dia. Sebab dia kalau kita nak memperbanyakkan monstera. Okey, siapa yang nak saya buat video pasal monstera, penjagaan monstera, ataupun nak memperbanyakkan pokok monstera, boleh bagi tahu saya nak pasal monstera. Nampak ni semua monstera. Dia monstera ni senang kita pakai akar angin. Dia ada akar angin. Nampak. Ni dia pun sesat ni hidup. Dekat sini segar je dia hidup, nampak. Okey, semua media tanah saya pakai media yang sama juga. Okey. Alhamdulillah lah. Pokok saya selama ni saya pakai media hormos yang saya buat sendiri. Tak pernah pun tanaman saya pakai kayu. Semua akan tegak berdiri, nampak. Memang satu pun saya tak pakai kayu, nampak. Memang saya tak pakai kayu. Kalau pakai media tanah yang cantik, dari dalam akar tu dia akan sihat dari dalam akar. Media tanah ni memang penting sangat untuk tanaman kita kalau nak pokok kita sihat dari dalam akar. Sebab dia memulihkan dari dalam akar, sihatkan dari dalam akar, barulah pokok kita tu cantik, sihat dan cantik. Saya tak pernah pakai batang turus untuk ikat keladi, tak pernah. Dia akan tegak je berdiri, cantik. Nampak. Ni nampak pokok besar, daunnya semakin besar. Yang ini pokok kuping gajah, nampak. Daun dia cantik, besar juga. Okey. Pokok saya semua besar-besar, gemuk-gemuk. Okey, pakai baja yang sesuai untuk tanaman. Untuk semua tanaman tu kena baja yang sesuai. Kita boleh guna untuk semua tanaman kita. Tak payahlah kita nak pokok ni baja lain, pokok ni baja lain. Tak ada. Saya pakai baja yang sama untuk semua tanaman saya boleh guna. Dan media yang saya buat sendiri. Okey. Apa yang saya jual, itu yang saya pakai. Okey. Untuk keladi-keladi dia, nampak. Semua subur je. Sebab ada yang selama ni sahabat-sahabat saya kat luar sana, diorang suka dengan tanaman yang jenis macam ni, tapi dia tak rimbun. Tak rimbun satu, lepas tu bahagian-bahagian tepi ni selalu terbakar. Lepas tu bergulung. Kalau terbakar dengan bergulung, saya syorkan di bawah bahagian pasu tu letak takungan air. Siram banyak-banyak, letak takungan air tu. InsyaAllah pokok-pokok sahabat semua akan sihat semula. Lepas tu, jenis-jenis pokok macam ni, okay, dia tak suka baja yang terlampau panas. Dia memang sensitif pada baja.
Okey, saya pakai baja dari Taman Zetiros. Alhamdulillah tak pernah buat masalah. Saya letak banyak ke ataupun sikit, dia tak pernah ada masalah pada tanaman-tanaman saya semua. Tak pernah daun terbakar, tak mudah kering, tak mudah daun bergulung. Sebab jenis macam ni dia suka cepat bergulung. Dia tak boleh kena panas langsung. Tapi dekat rumah saya, alhamdulillah lah, dia ada kena cahaya matahari. Tapi pokok sihat. Daun pun lebat. Nampak? Memang lebat. Sama juga saya pakai media tanah yang saya jual juga. Hormuz juga. Saya kurangkan tanah, lebihkan media ringan. Semua tanaman saya memang saya akan bagi media ringan. Kurangkan tanah. Kurangkan tanah, pokok insya-Allah akan sihat. Semua daun dia cantik je membesar, nampak? Okey. Nampak? Cantik dan sihat. Okey, kalau bergulung tu bermakna kita kurang air, kurang siram. Ataupun siram tak tentu masa. Main hentam je siram. Tak boleh. Kita kena siram di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Jangan siram di waktu tengah hari kemuncak naik cahaya matahari tu. Tak boleh. Untuk tengah hari jarangkan kalau boleh. Jarangkan siram di waktu tengah hari masa kemuncak tu. Tapi kalau untuk siram daun boleh. Jangan banyak-banyak. Kita siram sahaja daun pun boleh. Tapi untuk keladi, elakkan kita siram daun. Kalau boleh, kita siram di bahagian tanah. Jangan siram. Ada setengah orang musim hujan, dia tak musim panas, tapi suka siram di atas daun-daun tu. Kalau boleh, elakkan untuk pokok keladi. Sebab kalau kita sering siram di bahagian daun-daun, nanti ada je daun yang membusuk. Bila daun dah membusuk, senang kena jangkitan serangga ataupun jangkitan kutu pada keladi. Okey, nanti bermasalah. Tapi kalau musim hujan, mesti kena rajin tengok di bahagian daun. Okey, macam contoh ni daun. Okey, sahabat-sahabat semua belik di bahagian belakang. Kalau tanaman-tanaman sahabat semua menguning, lepas tu pokok tu kenapa ia kuning, batang dia semakin kering, tak sihat. Cuba tengok di bahagian belakang daun. Dia tak akan duduk di bahagian depan daun. Dia akan duduk di bahagian belakang daun. Kena sentiasa tengok di belakang daun tu. Mesti ada kalau pokok-pokok sahabat semua macam tak sihat, tak subur. Lepas tu daun menguning, macam daun dia rosak. Itu bermakna jangkitan serangga pada daun. Okey, jangkitan serangga pada daun ni senang berlaku pada musim hujan. Kalau musim hujan tu sahabat-sahabat kena rajin tengok di bahagian belakang daun. Okey, kalau di bahagian belakang daun tu macam ada hama, ada kutu, kita kena pakai semburan untuk serangga. Okey, mana nak dapat semburan untuk serangga? Pengalaman saya yang saya dah menggunakan dari Taman Zetiros. Kalau saya bancuh untuk ubat untuk serangga, dia bukan macam racun ya. Dia dibuat dari organik. Bila saya pakai, tak pernah ada kerosakan daun, tak pernah ada daun mati, daun layu, kering, tak pernah. Selepas sembuh ubat serangga tu, dia tak akan ada masalah pada daun. Daun akan sihat, sentiasa sihat. Sama juga keladi. Kalau ada jenis keladi-keladi, okey, kalau keladi-keladi yang berwarna-warni ni, dia susah sikit nak dijangkiti hama daun. Tapi dia senang daun busuk sebab siram tak betul dengan musim hujan. Tapi kalau yang daun hijau, contoh black magic, black coral, jenis-jenis yang hijau-hijau macam ni, dia memang kita siram banyak air pun dia tak akan melecur daun. Bagusnya. Tetapi dia senang dijangkiti
kulat atau hama putih. Okey, kulat dan hama putih. Senang dijangkiti. Memang senang sangat. Okey, ini yang hari tu saya tanam baru-baru ni. Sebelum saya tak sihat tu, saya tanam dekat tanah. Alhamdulillah. Dah beranak pinak, nampak. Beranak pinak. Tak sampai pun 2 minggu lebih. Dia dah cepat beranak pinak, nampak. Okey, dah beranak pinak. Ni bahagian-bahagian pokok yang saya jual lah. Kalau yang saya jual macam ni. Ada pokok yang dah besar, ada pokok yang sedang, ada pokok yang kecil. Bermacam-macam harga. Okey. Kalau ada yang berminat, boleh WhatsApp saya di awal video saya. Ada nombor WhatsApp saya. Okey. Kena rajin ya. Kalau musim hujan, kena rajin. Nampak ni. Lebih besar dari badan saya. Tengoklah berapa tangan ni. 1, 2, 3, 4. 4. Nampak besar gila. Kita kena rajin. Kalau pokok-pokok keladi yang daun berwarna hijau ni, kena rajin tengok di bahagian belakang. Okey, bahagian belakang tu dia macam ni lah contoh. Nampak tak? Dia ada macam ulat-ulat putih. Dekat batang dia ada ulat-ulat putih. Itu memang selalu akan kena pada musim hujan. Musim hujan dia mesti akan kena. Tapi kita kena cepat sembur untuk ubat serangga. Okey, itu saja untuk perkongsian kali ni. Hormos baik untuk semua media, semua tanaman kita boleh guna. Okey, kalau nak pokok sahabat semua sihat macam tanaman saya, apa yang saya guna? Okey, contoh saya nak bagi tahu dengan sahabat-sahabat semua, kalau nak beli sesuatu produk macam contoh baja ataupun media tanah, tengok pada pembeli tu. Contoh macam saya lah. Tengok dia pakai ke tak. Macam contoh, tengok tanaman dia semua subur tak. Sama juga macam dari Taman Zetirus. Apa yang dia guna, dia jual untuk dekat sahabat-sahabat semua. Itu yang kita nak. Apa yang dia jual, dia guna. Jangan jual sahaja tapi tak guna. Tak ada macam contoh untuk kita percayalah yang kita beli produk dia tu untuk pokok kita tu sihat. Alhamdulillah lah. Selama ni ramai yang feedback baik dengan saya, yang beli produk saya. Alhamdulillah. Mana yang tak pandai tu dah dengan izin semua pandai. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Nak pokok sihat, support saya. Beli media yang saya jual, hormos yang saya jual. Di awal video ada nombor WhatsApp saya. Kalau berminat, boleh WhatsApp di channel saya. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.